Saya sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita digemparkan dengan pelbagai penyakit yang melanda umat Islam. Tetapi ibadah ketika sakit ini tak semua orang ketahui. Jadi kami Kumpulan 6 membawakan penampilan khas Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairi bin Khairul Anwar untuk menerangkan serba-serbi sedikit berkaitan dengan kafiat cara ibadah ketika sakit. Jom saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan berbicara tentang solat, yang mana kita tahu solat ini merupakan satu tiang dalam agama kita dan merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Jadinya tidak kira dalam apa jua keadaan kita perlu melaksanakan solat. Seperti mana dalam firman Allah dalam surah Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis solah li zikri. Yang membawa maksud sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah akan aku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Dalam firman lain di surah Al-Baqarah ayat ke-43, wa aqimis solah wa atuz zakah wa rak'u ma'ar raki'in. Yang membawa maksud dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu secara berjemaah sama-sama orang yang rukuk. Dan pada hari ini kita akan memfokuskan tentang solat ketika sakit. Pertama, solat sambil duduk. Yang kedua, solat sambil mengiring. Yang ketiga, solat baring melentang, iaitu secara melentang. Yang keempat, solat secara mengisyarat kelopak mata. Dan yang kelima, solat secara isyarat di dalam hati. Pada asasnya, berdiri bagi yang mampu adalah rukun dalam solat. Namun begitu, kaedah solat ketika sakit adalah mengikut keadaan ataupun kemampuan seseorang itu. Oleh itu, syarat telah membenarkan seseorang itu untuk solat secara duduk jika tidak mampu untuk berdiri. Jadi, saya akan kongsikan cara-cara solat secara duduk. Yang pertama, solat secara duduk adalah dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Yang kedua, perlulah menghadap ke arah kiblat. Kemudian, bacaan bagi niat, takbir, rukuk dan sujud, tayat awal dan tayat akhir adalah sama seperti solat biasa, namun dilakukan dalam keadaan duduk. Dan untuk rukuk, cukup sekadar menundukkan sedikit kepala setentang dengan tempat sujud. Dan untuk sujud pula, jika tidak mampu sujud seperti biasa, cukup sekadar menundukkan badan lebih rendah daripada keadaan rukuk. Dan yang keempat, iktidah dilakukan dengan mengangkat kepala tegak semula. Dan yang terakhir sekali, solat dilakukan secara tertib sehingga selesai memberi salam, doa dan zikir. Seterusnya saya akan menerangkan cara solat baring mengiring dan baring melentang bagi orang sakit. Bagi baring mengiring, kita perlu pastikan kita berbaring di atas rusuk kanan. Muka serta badan kita menghadap ke arah kiblat, manakala rukuk dan sujud dilakukan mengikut isyarat kepala. Ketika rukuk, kita tunduk sedikit kepala dan ketika sujud, lebihkan tunduk itu daripada rukuk tadi. Serta sekiranya tidak mampu menggunakan kepala, cukup sekadar menggunakan isyarat kelopak mata. Seterusnya, baring menelentang. Kita perlu baring menelentang dan kaki menghala ke arah kiblat. Pastikan kepala ditinggikan sedikit agar muka dapat menghadap ke arah kiblat. Rukuk dan sujud dilakukan sama seperti baring mengiring tadi. Kaifiat pelaksanaan solat yang seterusnya ialah solat secara isyarat kelopak mata. Antara tata cara solat menggunakan isyarat kelopak mata ialah: pertama sekali, hendaklah berada dalam keadaan baring secara menelentang. Seterusnya, kaki hendaklah menghala ke arah kiblat. Semasa solat, rukuk dilakukan dengan menggerakkan kelopak mata. Dan akhir sekali, sujud diisyaratkan dengan memejamkan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir sekali saya akan menerangkan tentang solat secara ingat di dalam hati. Jadi ramai masyarakat Malaysia tidak tahu mengenai
rusuh solat secara ingat dalam hati. Jadi saya akan menerangkan tentang apa yang dibolehkan untuk seseorang itu solat secara ingat di dalam hati dan cara untuk melakukan solat secara ingat di dalam hati. Jadi solat secara ingat di dalam hati ini dilakukan sekiranya seseorang itu tidak mempunyai kudrat untuk menggerakkan anggota-anggota badan mereka untuk menunaikan ibadah solat. Sebagai contoh, tidak boleh menggerakkan kelopak mata mereka, tidak boleh baring mengereng ataupun duduk ketika hendak menunaikan ibadah solat. Jadi dengan adanya rukhsah ini membolehkan seseorang itu untuk melakukan ibadah solat walaupun tidak mempunyai kudrat untuk menggerakkan anggota badan mereka. Jadi cara-cara untuk melakukan solat secara ingat di dalam hati ini ialah yang pertama, membayangkan setiap pergerakan yang terdapat di dalam solat mengikut tertib, bermula daripada niat sehingga salam kedua, iaitu mengikut rukun-rukun solat. Jadi terbukti bahawa dengan rukhsah ini Islam amat mementingkan solat dalam kehidupan mereka kerana solat itu ialah tiang agama. Dah dengar apa kata Ustaz? InsyaAllah kita akan dapat mengambil iktibar dan ibrah daripada atas penerangan Al-Fadhil Sahibul Mukarram Ustaz Muhammad Khairi Mukarram. Sekian daripada keluarga kami. Terima kasih.